Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya, Muhammad Zarul Hafiz bin Nurul Malik dalam rancangan positif pada minggu ini. Pada minggu ini, kita akan bercerita tentang satu tajuk iaitu petani moden. Kenapa petani moden? Kerana saya adalah petani moden. Bagaimana pula saya sebagai seorang student pelajar Universiti Teknologi Malaysia yang mengambil bidang fizik tetapi pergi ke bidang pertanian. Okay, first kali dorongan saya adalah sebenarnya ibu bapa saya. Ibu bapa saya, ayah saya seorang jurutera tetapi sangat berminat dalam bidang pertanian. Bidang-bidang pertanian yang telah dia ceburi seperti tanaman anggur, tanaman pokok delima, tebu dan macam-macam lagi. Sama juga dengan ibu saya yang sentiasa memberi sokongan kepada ayah saya. Dalam masa yang sama, saya sendiri rasa sangat seronok bila saya dapat buat pertanian dengan ibu dan ayah saya. Di situ timbulnya minat saya untuk buat pertanian. Saya ingin kongsikan beberapa fakta. Salah satunya adalah tentang populasi dunia. Okey, pada tahun 2014, populasi dunia dicatat sebanyak 7.4 bilion dan pada tahun 2050 dijangkakan sebanyak 9.8 bilion, iaitu meningkat sebanyak 2 bilion. Adakah kita telah bersedia untuk menerima populasi yang bertambah sebanyak 2 bilion untuk dunia? Dengan adanya bidang pertanian, saya merasai bahawa pertanian ni adalah sumber makanan utama. Tidak kiralah apa yang saya buat, tidak kiralah apa petani-petani lain buat. Buah keledek, buat tanam ubi, padi, itu semua sumber makanan kita. Kita sebagai orang yang sedar tentang pertanian, kita mempunyai, macam saya mempunyai tanggungjawab yang sangat besar untuk membantu memenuhi permintaan terutamanya di Malaysia. Kalau kita tengok berdasarkan fakta yang saya ingin kongsikan iaitu KDNK, iaitu keluaran dalam negara kasar. Dalam bidang pertanian hanya 8.9% sahaja. Ia menunjukkan pengeluaran yang sangat sedikit berbanding dengan sektor-sektor lain. Dengan 8.9% tu, kebanyakan peratusan adalah daripada pengeluaran kelapa sawit, bukannya keluaran makanan. So ia menunjukkan memang pengeluaran makanan kita memang sangat-sangat sedikit. Padahal negara Malaysia adalah negara yang mempunyai tanah yang sangat subur. Kenapa saya katakan tanah di Malaysia ni subur? Salah satu apa yang saya buat sekarang ni menunjukkan tanah di Malaysia sangat-sangat subur, iaitu saya menanam tanaman syurga, iaitu tanaman pokok tin, pokok buah tin. Watin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladin amin. So itu yang saya tanam kat Malaysia dan dia sangat pokok-pokok, kalau kita boleh tengok, pokok sangat cantik naik, berbuah lebat. So ia menunjukkan Malaysia ni sangat berpotensi sebenarnya dalam bidang pertanian kalau kita fokus betul-betul. Seperti negara-negara maju yang kita boleh ambil contoh, negara Australia, dia mengeluarkan bidang penternakan, iaitu peternakan lembu. So sebab itu adalah Tuhan bagi bidang penternakan lembu tu untuk mereka dan mereka usahakan. So sama macam kita sebenarnya kita kena menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tanah kita yang sangat subur, nutriennya tinggi, topsoilnya sangat bagus. So bila kita tanam tanaman-tanaman kita kat Malaysia, sebenarnya ia membuahkan hasil yang sangat-sangat berkualiti. Saya ceritakan sedikit lagi pengalaman tentang saya, macam mana saya bermula dengan pertanian. Saya cerita macam mana kita first kali kita dapat cutting, kita panggil keratan batang pokok tin, yang kita beli satu cutting dengan harga RM150. Kita beli 40. Tapi kita start tanam 40 cutting tu, kita hidup hanya 3 saja. So berapa modal yang sebenarnya saya dah habis. Dan kalau kita fikirlah dengan modal yang saya dah habis tu, saya boleh jadi down. Namun begitu, kita jelas kita punya objektif. Sebab tu saya pun jelas punya objektif. Kita teruskan juga. Dengan bermulanya tapak saya pertama ada di depan, tapak saya pertama dan kedua dan ketiga dan sekarang yang di belakang ni dah yang besar lah. Dalam ni ada dalam 600 pokok. Semua itu bermula kisahnya daripada saya tanam keratan batang. Tapi sebelum tu sebenarnya kita dah mula dengan pertanian-pertanian seperti buah naga. Ini pertanian-pertanian yang ayah saya buat dan saya join sekali. Saya join sekali dengan ayah saya untuk saya belajar macam mana menguruskan kebun ni sebenarnya. So dengan pokok naga kita pernah buat, pokok anggur pun kita pernah buat, pokok nangka pun kita pernah buat dan tebu pun kita pernah buat. Dan apa yang saya nampak, pokok buah tin lebih memberangsangkan untuk kita panggil pertanian yang high income. Kenapa saya kata begitu? Kerana sebelum ni saya try jual pokok anggur, harganya
satu pokok RM15. Tetapi untuk pokok tin, satu pokok bernilai RM150. Itu yang saya nampakkan dari segi bisnes nampak duit dan nampak keuntungan. So that's why saya pergi ke pokok tin. Ia adalah satu pertanian, kita panggil nilainya tinggi. Dan daripada pokok tin juga macam-macam produk yang boleh kita hasilkan. Kalau kita cerita pasal bidang pertanian, sebenarnya macam apa yang saya buat pasal pokok tin, tapi sebenarnya banyak lagi yang boleh diceburi. Contohnya bidang yang saya tengah buat research sekarang adalah tentang hidroponik, iaitu kita tanam sayur-sayuran menggunakan tiub-tiub pipe air, dan dia sangat menjimatkan space. Itu adalah salah satu bidang pertanian yang kita boleh ceburi. Bermacam-macam bidang pertanian. Kalau kita tengok pada tradisional, tanam keledek, tanam ubi, tapi kena tanam 1 ekar baru dapat hasil yang berganda-ganda. Namun kita, macam saya rasa sebagai anak muda yang mempunyai idea yang tinggi, idea yang luas, kita punya capai, contoh kita nak ambil 20 kali 20 kaki, kita boleh mencapai sehingga bertantan pengeluaran. Contohnya begitu. Berbagai-bagai lagi sebenarnya pertanian ni. Dia sangat-sangat luas. So dia depends on minat kita. Kita boleh masuk bahagian perikanan. Perikanan ni macam-macam kita boleh buat. Kita boleh buat kolam ikan air tawar, kolam ikan air masin, boleh bela udang, boleh macam-macam lagi. Dan kalau boleh nak masuk bahagian peternakan, boleh lembu, kambing, dan yang paling best sekali, kita keluarkan susu daripada lembu sendiri daripada Malaysia. Sebab tu adalah satu peternakan yang baru sebenarnya di Malaysia. So sebenarnya banyak lagi apa yang saya ingin sampaikan, saya ingin kongsikan kepada anda yang di rumah. So insyaAllah kita akan jumpa selepas ini. Terima kasihlah kerana masih setia bersama saya dalam rancangan positif. So pada kali ini saya akan ceritakan sedikit bagaimana saya start up bisnes saya. Macam mana saya start up bisnes pertanian saya. Adakah ia mudah? Sememangnya tidak. First kali kalau kita nak masuk buat bidang pertanian, apa yang saya sarankan, kita buat market research dulu. So bidang yang kita nak masuk, kita kena tahu apa market dia. Okey. Contoh apa market dia? Contoh apa yang bidang saya adalah pasal buah tin. Saya tahu market saya adalah akan kena negara yang sudah kenal tentang buah tin, iaitu seperti negara-negara Turki, Europe dan juga Hong Kong serta Singapura, yang mereka sangat berminat tentang buah tin. Kalau dalam bidang pertanian lain, contoh di dalam perladangan, kita ambil perladangan lembu. So kita punya market, maybe kita boleh ambil yang macam kita punya target untuk hari raya Aidil Adha. So itu kita punya target dan kita kena jelas target kita, dan kita kena tahu macam mana kita nak capai target tu. So itu first kali sebelum kita start up business, kita buat market research. Dan bila kita dah puas hati dengan market research, kita kena tahu berapa harga yang kita nak jual, berapa pula modal yang kita kena ada. Okey, contoh macam mana saya start up business, kita start dengan modal RM18,000. RM18,000 saya start up business, saya pinjam dengan orang untuk kita start up business saya. So bermulalah dengan RP saya, rumah penunjang saya yang pertama, kedua dan sekarang, dan yang keempat. Saya ambil masa 3 tahun untuk saya ada yang sekarang ni. So ia bukanlah mudah dan bukanlah cepat. Ia bukannya skim cepat kaya, tapi ia adalah salah satu cara kita membina legasi kita. So cara kita bina bisnes pertanian kita. Selepas kita tahu kita dah ada modal dan kita dah start up, kita kena tahu pasal pengurusan kewangan kita. Dalam bisnes, apa-apa bisnes, tanpa pengurusan kewangan, semuanya akan hancur. Maksudnya semuanya akan, bila kita buat, akan temu tamatnya sangat-sangat masa yang singkat. So bila kita buat bisnes pertanian, apa-apa hasil daripada pertanian kita kena hasilkan, dan apa daripada hasil tu persen maybe untuk kita. Tapi yang lebih-lebih tu untuk mengembangkan bisnes kita. Itu yang penting. Sebenarnya dalam hidup ni, dalam saya buat pertanian, saya ada prinsip saya. Kita ada fasa-fasa yang kita kena akan lalui. Iaitu kita ada 3 fasa. Fasa pertama, apa yang saya fikir adalah fasa untuk kita mengenal bisnes kita. So time ni lah memang saya rasa lah memang banyak sangat dugaan.
So contoh kita buat macam kita buat pokok, ada pokoknya sakit, lepas tu kadang-kadang buahnya tak menjadi, buahnya gugur, dan kita kena tahu kenapa dia jadi macam tu. So time tu lah kita kenal. Itu dalam fasa 1. Kita kenal apa dulu bisnes kita. Bukannya terus kita nak untung, tapi kita kenal dulu bisnes kita. Dan masuklah fasa kedua adalah fasa kita sebagai orang marketing, iaitu kita marketkan kita punya bisnes. Okey, kenapa saya kata sekarang bisnes pertanian kena ada marketing? Sebab kita boleh pergi ke end user terus. So tak adalah kita bertemu orang tengah kontrol harga, dan diorang jual harga mahal, kita dapat untung sikit je. So kita tak nak macam tu sebenarnya. Fasa yang kedua ni pula, siapa yang akan jadi fasa 1? Iaitu adalah kita punya rakan niaga ataupun kita punya staff-staff. So mereka sendiri akan belajar. Tentang pertanian bisnes kita. Kita ajar dia, kita share ilmu, dan diorang akan sendiri belajar tentang bisnes pertanian kita. Dan kita tentu fokus untuk buat marketing. So bila kita dah buat marketing, sampai bila kita nak buat marketing? So time itulah kita pula bertemu dengan fasa ketiga, iaitu fasa di mana kita membina pula tim marketing kita untuk diorang pula buat sale untuk kita. Dan fasa ketiga pula adalah fasa untuk kita, boleh kata fasa yang berehat lah, fasa yang tidak terlalu penat. Maybe kita akan jumpa orang-orang yang besar-besar, kita cerita pasal projek, kita bincang kebaikan bisnes pertanian yang kita buatkan. Dan fasa ketiga juga adalah fasa yang kita menggunakan kita punya akal fikiran, kita punya idea, mengembangkan bisnes kita ke arah yang lebih tinggi. Kita panggil enhance dia kepada yang lebih tinggi. Sebabnya bila dalam bisnes ni, apa-apa bisnes pun, kalau kita tidak ada pengembangan, ia merupakan salah satu bisnes yang tidak akan berjalan jauh. So contohnya, apa yang saya fikirkan, macam saya kata pada slot pertama saya tadi, kita nak keluaran sayur. Kita tak perlukan 1 ekar, kita hanya perlukan 1 tapak saja, tapi boleh keluarkan bertantan. Itu yang kita mahukan. Berdasarkan pengalaman saya, seperti mana yang saya cerita fasa 1, fasa 2, fasa 3. So macam mana saya lalui fasa 1 saya, iaitu saya pernah sampai hampir semua pokok saya mati. Kenapa? Kerana serangan penyakit, kita panggil nematod. So itu menyebabkan saya belajar. Kita belajar. Kita bukan down, tapi kita belajar daripada kesilapan. Kenapa boleh jadi macam tu? So pokok semua mati. Pokok ni harga beratus-ratus ringgit, tapi mati semuanya. Kita terpaksa redha, tapi kita belajar daripada kesilapan. Dan alhamdulillah, apa saya belajar daripada fasa 1, inilah apa yang saya dapat. Dan masuk pada fasa 2, saya belajar marketing. Kenapa saya belajar marketing? Kerana saya tidak boleh mengharapkan orang lain buat sale untuk diri saya. Saya perlu belajar untuk buat sale untuk diri saya sendiri, untuk syarikat saya sendiri. Itu yang saya fikir. So kalau contoh you guys buat pertanian, tapi tak tahu nak pasarkan kat mana, pun jadi masalah. So sebab tu, that's why saya tekankan yang first tadi adalah tentang market research. Kita kena tahu tentang market research kita. Okey, dan fasa ketiga, apa yang saya lalui sekarang lah. Fasa 3 ni sebenarnya tak ada banyak sangat masalah, sebab kita dah establish dah sebenarnya apa yang kita buat. So alhamdulillah, apa yang ada sekarang, inilah saya sekarang. InsyaAllah bertemu lagi selepas ini. Saya akan kongsikan beberapa tips bagaimana menjadi seorang petani moden. Ramai yang cakap bisnes pertanian ni tak glamour. Kena korek tanah, tanam pokok, mencangkul, main-main tanah. Namun sebenarnya salah perspektif tu. Sebabnya apa yang saya sekarang, saya dah kurang aktiviti seperti itu. So macam saya sekarang, saya sebenarnya saya menguruskan bisnes saya. Saya punya staff yang akan buat semua kerja-kerja tu. Dan saya sekarang ditampuk yang kena berfikir bagaimana saya nak mengembangkan bisnes saya. So itu sebenarnya bisnes dalam bisnes pertanian. Kita panggil agrobisnes. Satu lagi saya nak kongsikan, macam saya ni adalah seorang university student yang belajar di dalam bidang fizik. Dan bagaimana pula saya, kalau orang katalah, kalau keluar-keluar dapat degree, tak nak kerja ke? Kerja dalam degree fizik, penat-penat je 4 tahun. Berhutang dengan marah pula kan.
So tak nakkan kerja. So bagi saya sebenarnya saya tak rugi pun saya belajar fizik tu. Sebab fizik sebenarnya saya boleh apply sendiri kat dalam bisnes pertanian saya. Bagaimana macam saya kata tadi, buat bisnes hidroponik, itu semua ada ilmu-ilmu yang saya gunakan dalam saya punya bisnes pertanian dan juga fizik saya. Nak glamour sebenarnya kita kena berjaya dulu. So sebelum kita berjaya, kita kena hadap semua susah-susah yang kita akan hadapi daripada kita starting sampailah kita berjaya. Dan bila kita berjaya, barulah orang akan cari, barulah orang akan mula mencari kita, siapa kita sebenarnya, kenapa kita berjaya, dan orang akan tanya bagaimana tips-tips yang macam ni yang saya kongsikan sebelum ini. Berkenaan dengan tips, saya ingin kongsikan satu tips yang saya gunakan pada diri saya. First kali adalah jangan segan untuk kita ceritakan tentang bisnes kita. Ramai orang ingin berniaga, ramai orang ingin buat pertanian, tapi dia orang segan. Segan sebabnya bisnes pertanian ni tak glamour. Betul. Tapi saya rasa bisnes pertanian ni, kalau kita tak start dengan kita tak educate orang, kita tak cerita pasal orang apa yang kita buat, so macam mana orang nak kenal kita? Dan macam mana orang nak, macam mana orang nak, kita nak glamour dengan orang lain kan? So macam saya punya pengalaman sendiri, sebenarnya banyak projek-projek yang saya dah handle, projek banyak di daerah Johor. Sampai saya paling dahsyat sekali, saya pernah kena maki sebab saya tengah promote pokok tin. Cerita pasal buah tin, macam mana hasil yang lala saya kena maki sebab diorang tak percaya apa yang saya buat kan. Tapi alhamdulillah, disebabkan saya rasa saya sangat positif, saya akan teruskan apa yang saya buat sampailah apa yang saya dapat sekarang. Tips yang seterusnya adalah kita kena yakin dengan apa yang kita buat. Apa-apa bisnes yang kita buat pun. So seperti yang saya buat adalah bisnes pertanian. Kita kena yakin bahawa pertanian boleh pergi jauh. Kenapa? Berdasarkan satu keratan akhbar yang saya pernah baca yang dikatakan oleh Datuk Sabri Cik, iaitu bisnes pertanian ni adalah bukan satu bisnes yang malap, tetapi ia adalah satu bisnes yang sentiasa berkembang. Kerana berkembangnya populasi dunia, berkembangnya lah bisnes pertanian. So that's why saya yakin dengan saya melakukan bisnes pertanian, bisnesnya akan terus berkembang. Dia akan terus, sebab permintaan itu makin lama makin tinggi, dia tidak akan menurun. So itu sebab tu membuatkan saya yakin saya ingin buat bisnes pertanian. Okey. Cuma kita kena lebih kembangkan bisnes kita punya bisnes kita kena lebih berteknologi. So itu kita kena fikirkan idea kita. Yang penting first kali adalah kita yakin dengan bisnes kita, bisnes pertanian. Okey. Yang ketiga tadi, itu yang sebenarnya saya nak masukkan. Tip yang ketiga adalah kita nak inovasi sebenarnya. Inovasi dalam bisnes pertanian kita. Sebab takkan daripada dulu sampai sekarang bisnesnya sama. Kita nak inovasikan bisnes kita. So takkan dulu tanam sayur pakai batas. Sekarang takkan nak tanam pakai batas lagi. Maybe kita akan buat tanaman bertingkat untuk kita lebih banyak pengeluaran. Pengeluaran dia lebih banyak, dan juga dalam masa yang sama kita dapat jaga kualiti pengeluaran pengeluaran pertanian kita. Tips yang ketiga yang saya nak berikan adalah jangan mudah putus asa. Okey. Ini sangat-sangat kena dengan diri saya sebab saya rasa saya pernah jatuh, terduduk sampai saya rasa tak boleh nak bangun, tapi saya teruskan sampailah saya dapat apa yang hari ini. Pernah satu ketiga di mana saya terpaksa makan mi segera selama 3 hari. Kerana saya tak ada wang, saya kena kena tipu pun dia juga sebenarnya. So that's why walaupun saya dah terduduk, saya dah stres lah. Sebabnya saya bisnes tak berjaya. Tapi saya tetap bangun sebabnya saya ingin menjadi orang yang yakin dengan bisnes saya dan saya tidak mahu putus asa. Sebabnya kalau kita putus asa takat tu lah kita. So maksudnya kita tak akan berkembang lagi. Tuhan, kalau kita nak kait dengan Tuhan, Tuhan tidak akan berikan sesuatu jika kita tidak bersedia. That's why Tuhan bagi dugaan untuk kita dapat keselesaan yang lebih pada saat datang. So tips yang terakhir adalah dia berkenaan dengan diri kita dengan Tuhan, iaitu kita kena redha dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita kena redha dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dugaan, dan setiap dugaan yang Allah berikan pasti akan ada kesenangan. Yang penting kita pastilah kena ada doa, usaha dan tawakal. Itu yang paling penting. So apa-apa yang kita lakukan, kita mesti berfikiran positif.
Bangkit bila ditolak jatuh, bangunlah semula. Bangkit bila diluka, nanti pulihlah semula. Bangkit biar bersusah dulu, nanti senang semua. Sakit pada luka akan pulih semula. Bangkit dengan nama yang Maha Esa, maafkan aku terlena. Mata buka, tapi aku leka. Sekarang kita sedia pasang deria, kita lebih beka. Siap gerak gempur, sedia rentap tempur. Rendah onak lumpur, maju tiada undur. Tak kenal uzur hingga jasad kita terkubur. Kalau kurang kaki, tangan, lutut dan siku diulur. Ini malam, kita pakai tanjak songsang. Askar jati gerak senyap, yang lain berkompang. Berani segerombolan, tak takut.